إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya. Pada malam ini kita dapat menyambung semula bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada malam ini kalau kitab ataupun buku terjemahannya, kita pada muka surat 244. Kita masih lagi dalam membicarakan tentang hikmah-hikmah dan perkara-perkara berkenaan dengan fiqh yang dapat diambil ataupun dipetik daripada perang Hunain ini yang berlaku rentetan daripada peristiwa Fathu Makkah, kemudian berlaku pula perang Hunain. Jadi pada hari ini muka surat 244 dalam kitab terjemahan fasal pemberian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kaum Quraisy dan orang yang hendak dilembutkan hatinya. Apakah termasuk dari harta rampasan perang ataukah dari 1/5 bahagiannya, ataukah 1/5 daripada bahagian 1/5 tersebut, yang maknanya harta rampasan perang atau rampasan perang yang sekiranya peperangan itu harta itu didapati dengan tidak melalui peperangan. Umpamanya musuh melarikan diri meninggalkan harta rampasan, itu dipanggil fai. Harta fai maknanya itu khumus, 1/5-nya. Harta fai maknanya seluruhnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Adapun harta ghanimah, harta rampasan perang, maka diambil 1/5 untuk Allah dan Rasulnya dan beberapa bahagian yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 41. Al-Anfal 41, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah apa-apa yang kamu dapat daripada harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu, maka sesungguhnya untuk Allah 1/5-nya. Yang ini harta rampasan perang itu diambil dibahagikan kepada 5 bahagian, maka 1 bahagian itu untuk Allah dan Rasulnya dan untuk walidil qurba, kata Allah, walidil qurba, dan kaum kerabat, daripada kaum kerabat Rasul SAW daripada Bani Abdul Muttalib, wal yatama, dan anak-anak yatim daripada kaum muslimin, wal masakin, dan orang-orang miskin daripada kaum muslimin, wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Ini yang mendapat 1/5 yang dikongsi daripada harta rampasan tadilah. Yang lainnya adalah untuk para mujahidin. Yang 4 bahagian tadi adalah untuk para mujahidin yang keluar berperang bersama dengan Rasulullah SAW. In kuntum amantum billahi, sekiranya kamu semua beriman dengan Allah. Wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang telah kami turunkan ke atas
hamba kami iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul furqan, yaumul taqal jam'an. Yaumul furqan yakni disebut dalam kitab tafsir, ya, yaumul furqan adalah yaum Badar, pada hari perang Badar. Yaumul taqal jam'an iaitu hari pertemuan antara dua kumpulan, kan? Mana fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, iaitu satu kumpulan dalam syurga, satu kumpulan dalam neraka, ataupun satu kumpulan daripada kalangan kaum muslimin, sekumpulan lagi daripada kalangan kaum musyrikin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Taala atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini disebut daripada ini ayat yang menyebut tentang harta rampasan perang, iaitu daripada ghanimah. Ya. Adapun kalau harta faid ni sesuatu yang didapati tanpa peperangan. Jadi di sini persoalannya, pemberian yang Nabi SAW berikan kepada kaum Quraisy, kan? Nabi beri kepada kaum ni 100 ekor unta, si fulan 100 ekor unta, 40 ekor unta, jadi 40 ekor unta, kambing, kan? Sehingga sahabat-sahabat Al-Ansar tidak tidak diberi apa pun kepada mereka daripada rampasan perang tersebut. Sehingga datang di Al-Khuwaisirah, kan? Dia kata, "Ya'dil ya Muhammad, innaka lan ta'dil." Berlaku adil hai Muhammad, sebenarnya engkau tidak berlaku adil, kan? Jadi apakah termasuk dari harta rampasan perang atau dari 1/5 bahagiannya? Ataukah 1/5 dari bahagian 1/5 tersebut? 1/5 ni harta yang dibahagi 5 dia ambil 1 lah. Ataupun 1/5 daripada sebahagian 1/5, yakni 1/5, kan, dia ambil 1, kemudian 1 ni dia bahagi 5 lagi, dia ambil lagi. 1 lagi dia ambil. Jadi persoalan dia begitu. Yang mana 1? Jadi Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Malik rahimahumullah mengatakan bahawa pemberian yang Nabi berikan itu sallallahu alaihi wasallam adalah 1/5 dari bahagian 1/5 harta rampasan perang. Kan, ambil 1/5, kan, maka Nabi keluarkan sebahagian 1/5 lagi daripada 1/5 tersebut, lalu diberikan kepada kaum Quraisy dan pemuka-pemuka tadi lah, pembesar-pembesar mereka tadi. Yang merupakan bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dari 1/5 bahagian harta rampasan perang. Okay? Nabi ambil 5, yang 1/5 tu yang Allah berikan dia 1/5 daripada 5 tadi. Maknanya banyak kan? Bila kita baca dalam perang Hunain tadi, maknanya mereka meninggalkan harta yang banyak. Harta banyak tadi yang didapati oleh kaum muslimin. Sampai Nabi boleh bagi 1 ekor unta, kan? Kerana Nabi SAW tidak meminta izin. Dia kata sini, pemberian tersebut selain harta yang bersih, kan, dan harta rampasan yang diperoleh. Pemberian tersebut. Okey. Kerana Nabi SAW tidak meminta izin kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang dalam pemberian itu. Di sini perbahasan dia. Dan Nabi tak minta izin, Nabi bagi je. Ya. Seandainya pemberian itu berasal dari asal harta rampasan perang tersebut, nescaya beliau akan meminta izin kepada mereka. Jadi maknanya perkara itu di sini disebut oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik bahawa ia bukan diambil daripada harta rampasan tersebut. Kalau daripada harta rampasan tersebut, nak kena minta izin kepada para mujahidin tadilah, tentera. Kerana mereka memilikinya dengan memperoleh dan menguasainya, sebab mereka itu kerana itu adalah hak mereka. Dan juga bukan dari 1/5 harta rampasan perang. Bukan 1/5 daripada harta rampasan perang. Kerana bahagian tersebut dibahagikan kepada 5 kelompok. Dengan demikian pemberian itu adalah 1/5 dari bahagian 1/5 harta rampasan perang. Ini disebut oleh Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Baik, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menegaskan bahawa pemberian yang dibolehkan, pemberian tadilah yang Nabi berikan kepada kaum Quraisy itu, kan,
adalah 1/20 di sini. Kalau dalam bahasa, dalam Arabnya dia panggil arba'ata akhmas. Arba'ata akhmas ni maksud dia 4/5. Kan? 4/5. Dia kata. Kalau 1/20 kita nak faham, you know? Ya, 1/20 jadi maknanya dia kata arba'ata akhmas, 4/5 dari harta rampasan perang. Dan pemberian itu termasuk di antara bahagian yang boleh diberikan. Ini pendapat yang disebut oleh Imam Ahmad. Nabi SAW memberikan bahagian tersebut kepada para pemuka kabilah dan keluarganya untuk melembutkan hati mereka dan kaum mereka kepada Islam. Jadi mu'allafatu qulubihim. Mu'allafatu qulubahum. Nabi nak melembutkan hati mereka, nak menjinakkan mereka kepada Islam. Pemberian itu lebih diperbolehkan daripada pemberian 1/3 dari bahagian 1/5 dan 1/4 setelahnya. Kerana pemberian tersebut akan memberi kekuatan dan wibawa bagi Islam dan kaum muslimin. Mana dengan pemberian tersebut, jadi orang akan tertarik hati dia kepada Islam. Maksud dia pada awalnya, mereka masuk Islam kerana harta. Awalnya masuk Islam kerana harta. Ya? Tetapi selepas itu, kan, mana mereka akan jadi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang sebenar. Yang pentingnya Nabi nak mereka tadi mengucap 2 kalimah syahadah dan memeluk Islam. Serta menarik simpati musuh Islam menuju Islam. Ada orang yang benci Islam, tadi kan. Bila dia tengok Nabi SAW memberi daripada harta rampasan perang tadi, kan, maka hati dia jadi berasa macam tertarik. Dia rasa macam nak masuk Islam juga. Ya, itu dia. Sebagaimana sebahagian di antara mereka yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam berikan pemberian mengatakan, mereka katakan apa? Sungguh Rasulullah SAW telah memberikan aku pemberian. Maksud memberikan aku pemberian ni pemberian yang banyak. Padahal dia adalah makhluk yang paling aku benci. Ada orang musyrikin, ada orang Islam yang asalnya macam tu. Asal dia Rasulullah SAW adalah orang yang paling dia benci. Dia nak sampai dia niat nak bunuh tadi kan. Begitu. Berusaha untuk membunuh Nabi Islam. Tapi akhirnya Rasulullah itu menjadi orang yang paling dicintai oleh beliau. Rasulullah itu orang yang paling dia cintai. Sebetulnya dia kata apa? Sungguh Rasulullah SAW telah memberikan aku pemberian. Padahal ia adalah makhluk yang paling aku benci. Dan beliau SAW terus memberi hingga dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Sampai begitu. Dan maka kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَمَا ظَنُّكَ بِعَطَاءٍ قَوَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ. Maka apakah pendapat kamu, dia kata. Apakah pendapat kamu, bagaimana tanggapan kamu terhadap pemberian yang akan menguatkan Islam dan kaum muslimin? Yang mana tadi Nabi bagi orang masuk Islam jadi ramai orang Islam, Islam jadi kuat. Dengan masuknya orang ramai ke dalam agama Islam. Dan dengan itu wa'adzallal kufra, dan dengan itu akan menghinakan, merendahkan kekufuran. Menghinakan kekufuran. Kan? Kita terjemah kekufuran lebih aula lah. Kan? Kufur tadi kan sebab kata terbitan kan. Kafiran tak apalah. Dan kaum kafir. Kan? Al-kufra wa hizbahu. Kemudian serta menarik hati para pemuka kabilah, wastajlaba bihi quluba ru'usil qabail wal asyair alladhina idza ghadibu. Tengok, dia kata menarik hati para pemuka kabilah dan keluarga mereka, di mana jika mereka murka, apabila mereka murka ni, ketua-ketua kabilah ni murka, marah, maka para pengikut mereka akan turut murka. Jadi maknanya ini orang Arab tadi kan, ini maknanya mereka ni dengan ketua mereka begitu taat, begitu cinta, kan? Ru'usul qabail ni dicintai oleh pengikut mereka sehingga mereka sanggup mati kerana ketua mereka. Kan? Sebab itu macam sahabat bernama Sa'd bin Zurarah
radhiyallahu anhu ketika dia mula masuk Islam, kan? Dia balik kampung dia, kan? Dia tanya, wahai kaumku, apa pandangan kamu semua terhadapku? Mereka kata, engkau ketua kami, orang yang kami paling cintai, orang yang kami sayang, orang yang kami sanjung. Kan? Dia kata, kan, sesungguhnya hari ini haram ke atasku untuk bercakap dengan lelaki kamu dan wanita-wanita kamu sehingga kamu masuk ke dalam agama Islam. Maka tidak tinggal sampai waktu petang itu seorang pun daripada kabilah dia, melainkan semuanya menganut Islam. Tengok. Ini yang dimaksudkan. Ini bila dah dapat, maknanya ditarik hati pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar kabilah tadi, maka pengikut-pengikut mereka akan turut sama. Ya, mengikut tadi akan turut sama bersama dengan ketua mereka. Begitu juga kalau ketua mereka marah, kan? Dia pun tak tanya apa siapa marah. Bila ketua dia kata, jom kita pergi perang kabilah-kabilah sekian, maka dia pun terus angkat senjata perang. Sami'na wa ata'na. Sebab tu bila kita baca dalam sejarah, berlaku peperangan, perang saudara di antara Aus dan Khazraj selama 500 tahun perang dia. Lama. 500 tahun ni bukan masa yang singkat. Kan? Yang terakhir berlaku dia panggil apa? Yaumul Bu'ats. Yaumul Bu'ats ni peperangan dahsyat yang menyebabkan orang-orang yang hebat-hebat tadi ramai yang mati. Kan, pemuka-pemuka kabilah ru'usul qabail ramai mati, ya, antara Aus dan Khazraj, hingga datanglah Nabi SAW menyatukan di antara dua suku yang besar ini, kan? Dan Allah Taala akan menangkan Islam dengan mereka, iaitu golongan Al-Ansar. Baik, maka para pengikut mereka akan turut murka, menyertai kemurkaan para kabilah, pemuka kabilah tersebut. Ini. Wa idza radu liridahum fa idza aslama haula'i lam yatakhallaf anhum ahadun min qaumihim. Apabila mereka reda, maka para pengikutnya pun reda, akan turut reda menyertai keredaan mereka. Mereka ni maksudnya ru'us, ketua-ketua, pembesar-pembesar. Jika mereka meluk Islam, tidak seorang pun daripada kaum mereka yang akan menyelisihi. Tidak sampai waktu petang, melainkan semuanya memeluk agama Islam. Tengok kan macam mana tadi maslahah agama tadi. Falillahi ma'a'zama mawqi'a hadzal 'ata'. Maka demi Allah, kan, alangkah agungnya dampak yang diakibatkan atas pemberian ini. Kesan, dampak kesan yang zahir, yang lahir daripada pemberian Nabi SAW kepada ketua-ketua kabilah ini. Serta alangkah berharga dan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Itu dia. Ini dia hikmah dia. Wa ma'lumun, dan dia kata sini. Ya. Demikian pula telah terjadi sesuatu yang dimaklumi, bahawa seluruh pemberian, kan, dia kata wa ma'lum, dan memang dah dimaklumi, kita jelas faham bahawa seluruh pemberian hanya kerana Allah dan Rasulnya. Rasulnya membahagikannya sebagaimana yang dia, yakni Allah, perintahkan. Ya. Dan beliau tidak akan melampaui batas perintahnya. Dan kita mengetahui bahawa Nabi SAW tidak akan melakukan suatu perkara melainkan ianya adalah dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Wahyu. Nabi tidak akan melangkah satu langkah melainkan ia adalah perintah. Nabi tidak bercakap dengan satu perkataan SAW melainkan dengan perintah dan wahyu. Ya. Jadi sesiapa yang menyanggahi wahyu, menyanggahi Nabi SAW, maka ia menyanggahi wahyu, macam Dhu al-Khuwaisirah. Ya. Baik, sekiranya beliau SAW menyerahkan seluruh harta rampasan perang tersebut kepada mereka, pada ru'us al-qabail ni, demi kemaslahatan Islam yang universal, yakni yang meliputi segala-galanya, ya, yakni limaslahatil Islam al-ammah, kan, masalah Islam yang menyeluruh, tentulah tidak akan keluar daripada hikmah
maslahat dan keadilan. Kenapa? Kerana ia adalah wahyu. Kerana ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mananya yang diperintahkan kita untuk menjadikan dia sebagai ikutan dan idola. Begitu juga generasi awal, itu para salafus salih. Amat rugilah mereka yang mengatakan bahawa kami, manhaj kami tak ikut salafus salih. Kalau kamu tak ikut manhaj salafus salih, bagaimana kamu nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala? Sedangkan syurga Allah Ta'ala tidak akan dimasuki melainkan oleh mereka yang mengikuti jejak salafus salih, yang mereka berada di atas manhaj, aqidah, akhlak yang telah diajar oleh Nabi SAW. Ya kan? Jadi maknanya itu merupakan kerugian yang amat nyata. Allah Ta'ala kata, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Kalau mereka semua selepas generasi para sahabat ini beriman sebagaimana generasi sahabat beriman, mereka telah mendapat petunjuk. Tapi apabila ada orang kata kami tak ikut salafus salih, maka mereka adalah manusia yang merugikan diri mereka sendiri. Wal'iyadzubillah. Baik, tengok. Dan mereka adalah mengikut Dzul Khuwaisirah. Ketika Dzul Khuwaisirah dan yang semisalnya buta akan maslahah dan hikmah ini, maka juru mereka mengatakan, juru bicara mereka sebenarnya Dzul Khuwaisirah lah. Dan yang sewaktu dengannya, yang sama dengan perangai dia. Dia berkata, berlaku adillah wahai Muhammad. I'adil ya Muhammad. Kan? Inna hadhil qismah la yuradu biha wajh Allah. Kan? Berlakulah adillah Muhammad. Sungguh pemberian ini tidak dikehendaki dengannya wajah Allah Ta'ala. Macam dia tu lebih faham daripada Nabi SAW. Ni Rasul Khawarij tadi. Dan Umar minta izin kan, untuk membunuh dia. Maka Nabi SAW tidak membenarkan. Nabi kata, dia ni ada kawan-kawan dia. Kan? Dia ni ada kawan-kawan dia. Akan keluar daripada dia ni satu kaum yang mereka ini membaca Al-Quran. Kan Quran itu tidak melepasi tenggorokan mereka pun. Ini golongan Al-Khawarij. Yang mana mereka kebanyakannya mati pada hari perang Nahrawan. Peperangan Nahrawan yang berlaku di antara Ali dan golongan Al-Khawarij. Kemudian demi Allah, sesungguhnya mereka adalah makhluk yang paling bodoh dalam mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rabbnya. Ketaatan Allah dengan taat kepada beliau. Taat kepada Allah adalah taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan keadilannya dan pemberian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kerana Allah, dan penolakan beliau kerana Allah. Sebab Nabi buat semua kerana Allah, kerana perintah, kerana Allah, maksudnya kerana perintah Allah. Wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Bahawa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak membahagikan harta rampasan perang sebagaimana yang dikehendakinya. Itu ikut suka Allah Ta'ala. Nak buat macam mana apa? Kamu nak protes apa? Jadi nak protes Allah Ta'ala. Protes Allah Ta'ala kan Allah sumbat dalam neraka Jahannam. Mana protes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna memprotes Allah Ta'ala. Ini satu keburukan, satu kekejian. Allah Azza wa Jalla berhak untuk tidak memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima harta rampasan perang. Allah berhak, hak dia. Dia nak bagi, kita mau bagi kan ikut suka dia. La yus'alu amma yaf'al. Jadi Allah berhak untuk tidak memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima harta rampasan perang secara keseluruhan. Allah Ta'ala bagi semua kat mereka pun boleh. Kan? Ikut suka Allah. Sebagaimana Allah tidak memberikan kepada mereka atas harta rampasan perang Mekah kan. Berlaku kan pembukaan kota Mekah. Satu sen pun tak diambil. Satu orang daripada ahli Mekah pun tak dijadikan sebagai tawanan. Kan? Tak dijadikan sebagai hamba. Kan? Gitu. Kalau Allah nak hak perang pun Allah buat macam tu juga. Padahal mereka telah melakukan agresi, yang serbuan dengan kuda dan tunggangan mereka. Masuk tadi kan. Allah juga berhak untuk menurunkan api dari langit yang akan melahap
habis harta rampasan tersebut. Macam Allah buat kepada kaum yang terdahulu yang tidak dihalalkan bagi mereka harta rampasan perang. Nabi kata uhillat liyal ghanaim lam tahilla liman qabli. Kama qala Nabi sallam, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan untuk mereka yang sebelumku, yakni untuk anbiya sebelumku. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya harta rampasan perang mana diturunkan, dikumpulkan oleh Nabi tersebut, dikumpul semuanya, maka nanti Allah hantar api tadi akan datang dan memakan habis harta rampasan tadi. Ya. Jadi kalau api dia tak datang, tak makan, maknanya ada orang sembunyi harta rampasan perang, kan? Maka Nabi tadi akan kata, ada orang sembunyi kan, keluarkan. Bila orang tidak bagi, serah balik apa yang dia ambil tadi tanpa izin, kan? Maka maknanya api tadi tak makan lah, sehingga diserahkan kembali, barulah api tadi memakan harta rampasan yang dihimpun tersebut. Tapi untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syariat dia harta rampasan perang dihalalkan. Maknanya halal diambil setelah dibahagikan. Kalau ambil sebelum dibahagikan, dia merupakan wabal, dia merupakan azab, dia merupakan api, siksa bagi orang yang mengambil sebelum dibahagikan. Walaupun seutas tali, walaupun sebentuk cincin besi, ya kan? Seutas benang, ya, tetap akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Ini hukum, maknanya peperangan ni maksud berlaku. Ya kan, hukum ni ada tapi mungkin tak berlaku sebab yalah macam jihad ni kan. Jihad ni bukan sesuatu yang maknanya berlaku sentiasa. Bila orang dah masuk Islam, habis ya. Ya. Apabila dah ada kerajaan, bila dah tak wujud kerajaan pemerintah Islam yang mengisytiharkan jihad dan peperangan, maka tak ada. Macam hari ni mana ada kan. Macam itulah dia. Dan dia bukan sesuatu yang sentiasa berlaku. Tapi nak contoh hukum dia, adalah. Baik. Tengok. Sesungguhnya Allah dalam semua perbuatan itu adalah zat yang paling adil dan paling bijak. Apa nama? Allah Ta'ala tadi Al-Hakim, Al-Alim. Ya? Tidaklah Allah melakukan semua itu secara sia-sia. Bukan saja Allah Ta'ala buat, mesti ada hikmah. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu hikmah tersebut. Dan tidak menetapkannya secara percuma. Bukan saja Allah Ta'ala buat macam tu. Bahkan ketetapan tersebut merupakan intisari maslahah, hikmah, keadilan dan rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah, rahmat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Dengan pemberian tersebut, mereka akan mendapat rahmat Allah Ta'ala dengan memeluk agama Islam. Orang musyrik tadi kan, dia tinggalkan kesyirikan, masuk Islam, maka mereka selamat daripada siksaan neraka. Jadi muaranya adalah kesempurnaan ilmu dan kemuliaan, hikmah. Mana ada? Dia kata di sini. Dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya kepada kaum yang Allah kembalikan ke negeri mereka bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Al-Ansar. Mereka adalah Al-Ansar. Sebagaimana hadis yang kita baca dulu kan. Ada yang kita baca dulu. Lama dah no. Ni dah bulan berapa Ni dah bulan 11. Kita berhenti dulu bulan 2, bulan 3. Punyalah lama. Hadis yang kita baca dulu. Kisah yang mana sahabat-sahabat Al-Ansar ni ada yang bunyi-bunyi lah. Bunyi ikut belakang lah. Ya kan? Jadi maknanya bila Nabi SAW bagi kat kawan ni 100 ekor unta, kat apa ni kawan ni 100 ekor unta kan. Jadi mereka tak dapat apa pun. Apa pun tak dapat. Jadi adalah yang bunyinya. Ya kan? Darah kita ni duk menitih lagi. Pedang kita ni duk menitis lagi dengan darah musuh. Tapi kita tak dapat apa-apa pun. Kita tak dapat apa pun.
Kan, rasa macam ada kecewa sikit lah. Maka sampai kepada Nabi SAW, Nabi tanya sahabat Al-Ansar, ya, kita pun tidur pernah bulan 2. Lama dah. Jadi begitu. Dekat lebih dari 6 bulan lah kan. Jadi macam itulah. Maknanya, Rasulullah SAW tanya panggil seorang sahabat. Saya lupa nama sahabat tersebut. Kamu ni macam mana? Macam mana kamu dapati dirimu? Dia kata, ya Rasulullah, tidaklah saya ini melainkan sebahagian daripada kaum saya. Tidaklah saya melainkan sebahagian daripada kaum saya. Nabi SAW kata, panggil kaum kau. Panggil semua mari. Panggil. Semua Al-Ansar mari sini. Jadi dia pun panggil lah semua Al-Ansar mari berkumpul dekat dengan Nabi SAW. Al-Muhajirin pun mari jugalah nak duduk, nak ambil peluang, nak dengar apa Nabi nak cakap. Nabi kata tak. Kan? Muhajirin tak. Ini meeting Al-Ansar saja. Mesyuarat dengan Al-Ansar saja. Maka bila dah semua berkumpul, maka Nabi SAW pun tanya kan. Tidakkah dulu kan kamu semua dalam kesesatan, Allah Ta'ala telah beri petunjuk kepada kamu melalui aku. Nabi tanya sahabat kata, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kan? Nabi tanya ada kata begitu. Jadi Nabi kata kalau insyi'tum, kalau kamu mau kamu boleh kata. Kalau kamu nak kamu boleh kata, ya Rasulullah, dulu engkau mari dalam keadaan gelandangan, tiada siapa yang mau menerima kamu, maka kami terima kamu. Kalau kamu nak kamu boleh kata, ya Rasulullah, engkau tidak ada pembantu maka kami menjadi pembantumu. Ya, kama qala Nabi sallallahu kan. Kemudian Nabi kata, tidakkah kamu suka kan sekiranya manusia membawa balik unta, kambing dan harta rampasan ke rumah-rumah mereka, akan ke kemah-kemah mereka, dan kamu bawa balik Rasulullah ke rumah kamu, ke tempat kamu tak suka ke? Kan? Maka sahabat-sahabat Ansar itu pakak menangis kan? Radina billah wa rabbi rasulih. Kami reda dengan Allah dan Rasulnya. Kan? Jadi pakak menangis. Maka Nabi SAW doakan kebaikan untuk Al-Ansar. Allahumma rahimil ansar wa abna'il ansar. Kama qala Nabi SAW. Nabi mendoakan tadi. Begitu dia. Maksudnya diri Rasulullah SAW itu berada di hati para sahabat Al-Ansar. Nabi kata, laulal hijrah la kuntu imra'an minal ansar. Kalau tidak kena hijrah, aku adalah seorang lelaki daripada golongan Al-Ansar. Maknanya itu kecintaan Nabi SAW kepada golongan Al-Ansar, iaitu penduduk Madinah. Radiyallahu anhum ajma'in. Radiyallahu anil muhajirin wal ansar. Baik. Dan Allah menjadikan siapa saja yang tidak memahami nikmat ini dengan pemberian serupa. Ya. Allah menjadikan siapa saja yang tidak memahami nikmat ini dengan pemberian berupa kambing dan unta. Jadi maknanya pada golongan-golongan yang belum faham agama lagi, kan, yang mereka adalah hati mereka hanya dunia, kekayaan, kemewahan, kan? Jadi maknanya mereka yang Allah berikan kepada mereka nikmat keimanan, kan? Tak sama dengan mereka yang dapat hati mereka tadi penuh dengan keinginan untuk nikmat keduniaan. Sebagaimana seorang anak kecil diberikan sesuatu yang sesuai dengan kadar akal dan pengetahuannya. Macam budak-budak kan. Kalau anak kecil ya, kita pergi bagi buku dekat dia, bagi pen dekat dia buat apa? Habis buku kita, dia contoh lagi tak habis dakwat. Bukan dekat buku kita. Muka dia, tangan dia habis dia contengnya. Kan? Kan? Jadi kita bagi pisau dekat dia ke, dia hirih habis benda segala, tangan dia apa semua dia ni lagi. Kan? Jadi maknanya bagi kepada anak-anak ni yang sesuai dengannya. Jadi kanak-kanak ni apa yang dia suka? Mainan lah. Dia nak mainan. Nak sesuatu yang menghiburkan dia. Jadi sesuai dengan kadar akal dan pengetahuannya. Dan seorang yang berakal lagi cerdas.
Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kan? Yang diberikan sesuatu yang sesuai dengan kadarnya. Wa yu'ti al-'aqil labib ma yunasibuhu. Demikian ini adalah keutamaan darinya. Ini adalah wahada fadluhu. Inilah kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berada di bawah tekanan salah seorang makhluknya. Allah Taala bukan boleh dipaksa. Siapa nak paksa dia? Dia siapa nak paksa? Allah Taala. Begitu. Hingga mereka mewajibkan sesuatu kepada Allah dengan akal fikiran mereka. Macam perang Yazul Al-Khuwaisirah tadi. Ya. Dan juga mengharamkan apa-apa yang mereka kehendaki. Menghalal dan mengharamkan kerja Allah Ta'ala. Siapa nak lawan Tuhan? Allah Ta'ala, Allah kami tak boleh ni tak mau kami nak jadi halal pula ni. Mana boleh? Jadi kafir lah buat macam tu. Haram dia nak halalkan, yang halal dia nak haramkan. Adapun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menunaikan segala perintahnya. Kan? Nabi ni hanya menjalankan perintah saja, menyampaikan wa ma alaika illa al-balagh. Allah Taala kata kepada Nabi sallallahu, Nabi ni kerja dia sampaikan saja, tunaikan segala perintah Allah Taala. Gitu. Fa in qila, maka jika dikatakan. Fa in qila, maka jika dikatakan. Maksud jika ada yang bertanya lah. Dia kata, apabila dalam salah satu keadaan sebuah keperluan mendesak imam ni ketua lah, ketua pemerintah, untuk melakukan hal semisal ini terhadap musuhnya, bolehkah sang imam melakukan perbuatan tersebut? Soalan dia. Okay? Dia nak buat kepada musuh, boleh ke tak boleh ke? Okay? Contohnya ada contoh dalam perang Ahzab. Perang Ahzab ketika golongan musyrikin semua bersatu. Golongan kufar bersatu untuk menghancurkan penduduk Madinah. Menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Kan? Dan orang Yahudi pula bersatu juga dengan puak-puak tentera Al-Ahzab tadi. Semuanya hendak menjahanamkan Madinah dan penduduknya. Dan Nabi SAW pun pernah bagi cadangan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana kalau, apa pendapat kamu kalau kita berikan sebahagian pada hasil Madinah ini kepada mereka supaya mereka pulang, mereka pergi. Kan, mereka tidak memerangi kita. Jadi maknanya seorang sahabat Al-Ansar bangun. Sahabat Al-Ansar bangun kampung mereka. Ya Rasulullah, ini adakah wahyu ataupun cadangan saja? Dia kata Nabi ini cadangan saja. Dia berkata, ya Rasulullah, dulu mereka ni tak boleh makan daripada hasil kami melainkan dengan bayar. Dulu. Sebelum Allah Ta'ala muliakan kami dengan Islam, sebelum Allah muliakan kami dengan kamu, ya Rasulullah, mereka tak boleh makan harta kami, tanaman kami, hasil kami melainkan dengan berbayar. Okay. Jadi adakah sekarang mereka nak makan percuma? Demi Allah, tidak. Melainkan mereka akan makan mata pedang ini. Lebih kurang macam itulah maksud faham dia. Mereka tidak akan menerima melainkan pedang ini, pedang kami. Ini golongan Al-Ansar. Maka Nabi SAW gembiralah dengan semangat Al-Ansar tadi. Okay. Jadi imam tadi dia berhak nak buat apa-apa keputusan. Jadi kita jawab dia. Imam adalah wakil kaum muslimin yang berhak melakukan perbuatan untuk kemaslahatan mereka. Jadi maknanya Allah Ta'ala sebut tentang Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum. Kan? Azizun 'alaihi ma 'anittum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah Ta'ala cerita tentang Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada diri kamu sendiri. Harisun alaikum, begitu mengambil berat tentang diri kamu. Aziz alaihi. Dia berasa berat ke atas diri dia. Ma'adittum, apa yang berat ke atas kamu.
Ya, bil mu'minin raufur rahim. Seorang Nabi yang rauf, yang sangat penyayang. Seorang yang sangat pengasih tadi kan. Begitu. Jadi imam adalah wakil kaum muslimin yang berhak melakukan perbuatan untuk kemaslahatan mereka. Serta penegakkan agama Islam. Apabila hal itu suatu yang harus. Okay? Yang apa namanya? Harus ni kalau dalam istilah bahasa Indonesia wajib kan? Yang mesti. Demi pembelaan terhadap Islam dan melindungi kekuasaannya serta menarik hati para pemimpin musuh-musuhnya kepada Islam tadilah, agar kaum muslimin menjadi aman dari keburukan mereka. Maka boleh bagi sang imam, ini sang ketua pemerintah, melakukannya, boleh. Bahkan wajib bagi sang imam melakukannya kalau untuk keselamatan, kemaslahatan agama dan umat. Adakah syariat membolehkan selain ini? Tak ada soal lagi. Sungguh, walau melakukan sesuatu yang diharamkan akan mendatangkan mafsadat, yakni kerosakan ataupun keburukan, namun mafsadah yang timbul dengan mengabaikan penyatuan hati musuh Islam ini lebih besar. Jadi maknanya, irtikabu akhafid dharrain. Kaedah. Melakukan mafsadah yang kecil demi mengelakkan mafsadah yang besar. Kan? Melakukan perkara kecil demi menolak musibah yang besar. Sedangkan kaedah dasar pijakan syariat Islam, dasar syariat Islam apa dia? Kaedah Islam adalah menolak mafsadah yang lebih besar, itu menolak keburukan yang lebih besar dengan menanggung mafsadah yang lebih kecil. Contohnya kalau orang tu dia kan dalam keadaan darurat, terpaksa. Darurat terpaksa tadi, kalau dia tak minum, contohnya arak tadi, dia akan mati. Tak minum dia mati. Kan, jadi pelihara nyawa tu lebih besar. Jadi dia pun minum untuk hidup. Kan. Jadi dia melakukan dosa yang satu dosa untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Itu satu contohlah. Wallahu alam. Dia kata di sini, serta pencapaian maslahah yang paling sempurna daripada dua maslahah dengan kehilangan masalah yang lebih rendah daripada keduanya. Maksudnya lakukan yang lebih ringan dan untuk mengelakkan yang lebih berat. Bahkan penegakan kemaslahatan dunia dan agama didasari atas kedua hukum ini. Apa hukum itu? Kan darul mafasid, kan? Maknanya aula min jilbil masalih. Darul mafasid aula min jilbil masalih. Maknanya menolak keburukan itu lebih utama daripada melakukan kebaikan tadi. Ataupun irtikab akhafu ad-dharrain, melakukan satu daripada kemudaratan antara dua kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan tersebut. Wabillahi at-taufiq, kata Syekh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Waqala al-imamu, dan dia kata lagi fasal. Kandungan ke-11. Bahawa Nabi SAW bersabda, wafiha, dan dalam kisah itu Nabi ada bersabda, وَمَنْ لَمْ يُطَيِّبْ نَفْسَهُ, siapa yang jiwa dia berasa tak puas, tak tenang, ya kan? Hati dia tak boleh, macam dia rasa dia nak hak dia jugalah, tak mau bagi. فَلَهُ بِكُلِّ فَرِيضَةٍ, maka bagi dia setiap faridah itu, setiap dia kata setiap bahagian, faridah ni bahagian, sittu faraid, akan digantikan 6 dengan 6 bahagian. Dia kata min awwali ma yafi'ullah alaina, daripada dia kata dari awal yang Allah berikan kepada kami. Surah Al-Fai' lah, yang Allah berikan kepada Nabi SAW 1/5 untuk Nabi tadi.
akan diberi kepada mereka. Hadis ini menunjukkan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, hadis ini dalil ala jawazi bai'ir raqiq, menunjukkan harus untuk menjual hamba. Bai'ir raqiq, menjual belikan, menjual apa? Menjual beli hamba. Balil haiwan, bahkan hamba, memperjualkan beli hamba, ba'dahu bi ba'din, akan sebahagian dengan sebahagian lain. Maksudnya tukar hamba kan. Saya A ada hamba, B pun ada hamba, maka jual hamba dengan hamba. Jual hamba dengan hamba. Nasi'atan wa mutafadilan. Sama ada kredit, hutang, ya, ataupun mutafadilan. Maksudnya ni hamba ni kuat, hamba ni lemah. Kan? Jadi kau ni ambil hamba kuat, kau ni ambil hamba lemah. Kan? Gitu. Dalil ini menunjukkan sebagai dalil lah. Gitu. Disebutkan di dalam As-Sunan. Sunan ni kitab-kitab apa nama, kitab-kitab sunnah lah, kitab-kitab hadis. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya, Abdullah bin Amr, untuk mempersiapkan pasukan perang, ayujahiza jaishan fanafadatil ibil, kan? Maka unta habis, tak cukup unta, ya. Namun tunggangan unta telah habis. Fa amara ay ya'khudha ala qala'is as-sadaqah, kan? Kemudian beliau SAW memerintahkan kepadanya untuk mengambil daripada harta pengumpulan zakat. Harta zakat, unta zakat. Jadi maknanya zaman Nabi SAW ada unta zakat. Ingat ada hadis kisah Uraniyin yang mereka ni masuk ke Madinah, mereka tak tahan cuaca Madinah, mereka sakit kan. Bila sakit, Nabi SAW kata, kamu semua pergilah ke kandang unta sedekah, ini unta zakat lah. Pergi jumpa penjaga dia, kamu minta ayam kencing unta, susu unta, minum. Kan? Jadi sihat lah. Dia pun bumpi lah. Dia bumpi, perah susu unta, minum, kencing unta, tahan, minum, kencing unta kan. Dia jadi sihat. Dia bawa bunuh penjaga unta tadi, dan dia bawa lari unta. Dan akhirnya Nabi SAW pun suruh orang kejar dapat tangkap. Kan? Dikerat, dikorek biji mata mereka, dibutakan, dikerat kaki dan tangan secara bersilang, dibiarkan mati. Kan? Mati dalam keadaan dahaga, kepanasan, kehausan tadi. Gitu. Cerita kisah tu kan. Inilah unta zakat. Unta zakat. Baik, beliau yang ni Abdullah bin Amr mengambil dengan perhitungan lah. Kana ya'khudhul ba'ir bil ba'iraini ila ibilis sadaqah. Jadi untuk setiap unta dengan memberi 2 unta pada unta zakat tersebut. Dia ambil 1, nanti dia bayar balik 2. Kan? Dia ambil 1 bagi 2. Jadi mutafadil lah, maksudnya lebih. Dia ambil 1 bagi balik 2. Dan bagi itu bukan sekarang pula, nantilah. Nanti, bila dapat pula nanti kan. Maka dia bayar 2, dia ambil 1. Ini di antara dalil. Kemudian di dalam As-Sunan dari hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari beliau, ya, daripada Nabi SAW, bahawa beliau melarang jual beli haiwan dengan haiwan secara beransur. Kredit dah, hutang, bayar bulan. Kan? Beli motor dengan motor, bayar bulan. Beli kereta dengan kereta, bayar bulan. Macam mana tu? Okay? Baik, maksud dia macam ni. Kan, kita beli kereta, nak tukar kereta, bagi kereta kita kat dia, kereta kita tak ada, nanti lah. Bulan depan lah aku bagi kereta tu kat hang. Aku mahu bagi kereta hang aku dulu. Jadi gitu. Itu secara, maksudnya secara hutang lah. Secara lambat. Ansur tadi. Nasi'atan. Jadi nasi'atan ni maknanya, dia kata di sini, kat mana tadi? Nasi'atan maksudnya dia bayar, dia ambil kemudian dia bayar kemudian. Bukan waktu tu juga. Waktu kemudian. Tapi nanti belakang dia bahaslah, hadis ini dhaifkan. Hadis ini antara hadis yang dhaifkan. Cumanya di sini Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dari hadis
Al-Hasan dan Samurah. Al-Hasan daripada Samurah. Al-Hasan Al-Basri dan mensahihkannya. Nanti dia balik ada berkata Hasan Basri tak riwayat daripada Samurah ni melainkan 2 hadis. Dia berkata hadis ni dia tak riwayat pun. Sebab tu dia mendhaifkan hadis ni. Tapi At-Tirmizi rahimahullah dia mensahihkannya. Baik, di dalam sunan At-Tirmizi dari hadis Al-Hajjaj bin Arta'ah dari Abu Zubair an Jabirin daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, sahabat Nabi bernama Jabir yang meriwayatkan hadis. Antaranya siapa? Jabir bin Abdullah. Kemudian seorang lagi ada Jabir bin Samurah. Jabir bin Abdullah ni apa nama? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Seorang lagi Jabir bin Samurah, 2 orang Jabir. Qala, dia kata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hayawanu ithnani biwahidin la yasluhu nasi'an wa la ba'sa bihi yadan biyadin. Qala Tirmidzi hadithun hasanun. Baik. Dalam sunnah Tirmidzi daripada Al-Hajjaj bin Arta'ah daripada Abu Zubair daripada Jabir, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, transaksi jual beli. Jual beli. 2 ekor haiwan dengan seekor haiwan tidak diperbolehkan secara berangsur. Yang ni dia bagi 2 ekor haiwan dekat kawan tu, dia ambil seekor. Lepas tu dia bagi seekor dulu. Sekok lagi nantilah petang ni ke esok ke. Tidak diperbolehkan. Dan tidak mengapa jika dari tangan ke tangan. Maksudnya waktu waktu sekarang. Ambil ni, aku ambil yang macam tu. Secara langsung. At-Tirmidzi berkata hadis tersebut hasan. Hadis juga didhaifkan selepas ni kita baca buku surah sebelah. Agar mereka berbahas tentang hadis para ulama yang mana sebagainya mendhaifkan hadis dua-dua ni lah. Begitu. Baik. Di sini katanya faqtalafa an-nasu fi hadhihi al-ahadits, kata Ibn Qayyim. Dia ulama berselisih pendapat. Ikhtalafa an-nas ni para ulama lah, bukan orang awam. Orang mungkin dia tahu hadis ni. Dia para ulama berselisih pendapat dalam menanggapi hadis-hadis ini. Kan? Ala arba'ati aqwalin, menjadi kepada 4 pendapat, 4 perkataan. Wahia riwayatun an Ahmada. Ia adalah riwayat yang diambil daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang pertamanya, kan? Pendapat yang pertama, jawazu zalika mutafadilan wa mutasawiyan nasi'atan wa yadan biyadin. Boleh belakang. Pendapat pertama dia kata boleh belakang. Ya? Ya? Bolehnya transaksi itu secara tunai dengan nilai yang dilebihkan. Mana ya? Kan? Boleh tunai tapi dengan nilai yang berbeza atau sama dengan pembayaran hutang. Tak boleh. Dia kata kalau nak bayar apa nama, nak bayar apa? Yang ni lebih, yang ni kurang. Kan? Lepas tu tukar barang ni. Dan yang ni, ataupun nak bagi sama nilai ataupun lambat ke, nak bagi waktu sekarang ke, boleh belaka. Ini mazhab madhabu Abi Hanifah wa Syafi'i. Dia adalah mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i. Ya. Contohnya nak tukar nak beli motor dengan motor. Beli motor, jual motor. Kan? Kawan ni jual motor yang murah, kan dia ambil motor yang mahal dekat kawan tu. Jadi tentulah ini motor 5,000, tu motor 10,000. Tak sama harga kan. Ataupun dia nak ambil motor kau ni, besok baru dia bawa motor tu. Itu maksud dia hutang lah, macam tu, hutang. Kan? Baik. Ataupun dia bagi waktu sekarang, yadan biyadin. Kemudian yang keduanya, pendapat yang kedua, yuhramu al-jam'u bainan nasa'i, bainan nasa', maksudnya diharamkan menghimpunkan di antara an-nasa' ni bayar kredit, bayar kemudian wa tafadul, dan lebih. Yang ni lebih, yang ni kurang. Contohnya tukar hamba lah. Beli hamba dengan jual hamba. Okay, ambil hamba kau, aku ambil hamba kau. Okay? Pendapat yang kedua dia kata haram, tak boleh.
kan? Tak boleh, maknanya mesti sama. Kalau hamba ni ada tangan dua-dua, sihat dua-dua, kena sama-sama lah ada tangan dua-dua. Tak boleh ni tangan ni tak ada, ni tangan ada, tak boleh. Ya, sebelah ada tangan, sebelah tak ada tangan. Begitu. Kemudian ini yang apa ni? Yang kedua, la yajuz zalika nasi'atan wala mutafadilan. Tak boleh hutang, tak boleh lebih ataupun kurang. Yang ketiganya dia kata yuhramul jam' baina an-nasa' wa tafadul. Diharamkan, maksudnya ada lambat bayar dan ada lebihan. Maksudnya yang ni bayar sikit tak sama nilai lah, maksudnya gitu. Wa in ikhtalafa al-jins, walaupun jenis dia tak sama. Kan? Motosikal dengan basikal ke, contohnya. Di sini wa yajuzul bai' ma ahdihima wa huwa qaulu Malik rahimahullah. Dah harus dia kata ni yang ketiga tadi dia. Dah silap dah. Saya masuk yang keempat, bukan yang ketiga tadi. Okay. Wa yajuz bai' ma ahadihima. Dia kata sini transaksi jual beli tersebut diperbolehkan hanya dengan salah satu daripada keduanya. Pendapat ini adalah pendapat Malik rahimahullah. Kemudian yang keempat, ini tahadul jins, kalau jenis sama dia kata. Ya? Maka diperbolehkan terjadi nilai yang berbeza. Dan diharamkan pembayaran transaksi tersebut secara terkredit, yang nasi'ah. Nasi'ah, pembayaran itu ditangguh. Tak boleh. Jika jenisnya berbeza, maka diperbolehkan dengan nilai yang berlainan dan juga dengan pembayaran secara kredit, secara ansuran. Hutang. Baik, dalam membincangkan hadis-hadis ini dan menyetarakannya, ulama memiliki tiga metod lah. Tiga cara. Macam mana mereka nak bermuamalah dengan hadis ini. Pertama, mereka mendaifkan hadis Al-Hasan bin Samurah tadi. Ya, hadis Hasan bin Samurah yang Nabi SAW melarang jual beli haiwan dengan haiwan secara beransur. Didaifkan hadis ni. Kenapa? Kerana dia tidaklah mendengar daripada Samurah selain dua hadis. Al-Hasan ni dia hanya dengar dua hadis. Ya. Di mana hadis ini bukanlah salah satu dari dua hadis tersebut. Samurah. Kemudian juga mendaifkan hadis Al-Hajjaj bin Artah, hadis yang kedua tu, bawah tu, yang belakang tadi kan. Hadis yang kedua juga mereka daifkan. Iaitu Rasulullah bersabda, transaksi jual beli 2 ekor haiwan dengan seekor haiwan tidak diperbolehkan secara beransur dan tidak mengapa jika dari tangan ke tangan. Maksudnya waktu sekarang. Secara langsung. Ini juga didaifkan oleh mereka tadi lah. Para ulama tadi. Kedua, dakwaan klaim nasakh. Dakwaan nasakh. Maksudnya, wa illa yatabayyan al-mutaakhir minha min al-mutaqaddim. Kalau tak boleh nak tahu, tak boleh nak pastikan mana hadis yang dulu, mana yang kemudian, maka hadis itu diklaim, didakwa sebagai hadis itu hadis yang mansukh, dinasahkan, terbatal hukum dia tadi. Walaupun tidak jelas mana nas yang terakhir dan mana yang lebih awal. Karenanya terjadi perbezaan pendapat. Yang kedua. Yang ketiga, menggiring hadis, maksudnya mempertanggungkan. Menggiring di sini maksudnya mempertanggungkan hadis-hadis tersebut pada multi kondisi, maksudnya ahwal mukhtalifah, keadaan yang berbagai. Ya. Dia panggil ahwal al-mukhtalifah, keadaan yang berbagai. Macam mana keadaan yang berbagai itu? Bahawa larangan jual beli haiwan dengan haiwan melalui pembayaran secara kredit, dikarenakan jual beli tersebut akan menjadi perantara kepada jual beli secara kredit pada transaksi ribawiyah. Maknanya ini akan mendorong kepada berlakunya perbuatan riba. Sebab tu dilarang tadi. Kerana apabila penjual telah melihat adanya keuntungan dari transaksi semacam ini, dirinya tidak hanya membatasi pada transaksi haiwan tersebut, bahkan akan tergerak untuk melakukan transaksi ribawiyah. Dia akan terus buat kerja-kerja meniaga ataupun jual beli secara riba tadilah. Begitu. Maka mereka pun menggugurkan sarana transaksi tersebut dan membolehkan secara tangan ke tangan, yakni waktu sekarang secara langsung. Kalau kredit tak boleh. Dan melarang penjualan dengan pembayaran secara kredit, secara hutang tadilah.
sesuatu yang diharamkan kerana berguna sebagai sarana yang negatif dia kata. Dipanggil sadduz zari'ah. Dan diperkenankan untuk sebuah maslahat yang dominan. Masalah yang arjah lah, masalah yang lebih utama tadi. Boleh dilakukan lah. Sebagaimana diperbolehkan melakukan transaksi al-muzabanah al-araya, bukan al-uraya, al-araya. Bay al-araya, jual beli al-araya ni apa dia? Kan jual beli al-araya sebagaimana ditakdirkan oleh pengikut mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan bai'u rutab 'ala an-nakhl bitamrin fil ard. Kan? Menjual kurma di atas pokok, kan? Dengan membeli kurma di atas pokok dengan menjual kurma. Dia pun nak makan rutab kan? Rutab. Rutab di pokok lah. Buah kurma yang dekat nak masak, belum masak lagi kan. Dia pun nak makan rutab. Tapi dia pun tak ada rutab. Jadi dia pun ada kurma saja. Dia buat macam mana? Dia pun pergi jual kurma dekat tuan tadi. Kan? Itu tak boleh lebih daripada 5 ausuk lah. Maduna 5 ausuk. 5 ausuk. Okay? Jadi, maknanya dia pun jual kurma, maka dia pun beli rutab. Nampak tak? Berlainan kan? Jadi berlainan tadi. Itu dibenarkanlah bai'ul araya yang dibenarkan. Ataupun orang nak makan anggur. Dia pun ada zabib. Dia pun nak makan buah anggur. Maka dia jual kepada tuan punya anggur tadi zabib. Dia jual zabib. Maka dia pun minta anggur. Itu bai' al-araya. Itu diperbolehkan lah. Tapi tak boleh lebih daripada 5 ausuk. Itu perbahasan tentang fiqah lah. Kita baca lah di sini sebab ditulis di sini kan. Kerana adanya dominasi maslahat. Kenapa? Kerana ada masalah. Masalah dia apa? Nak makan rutab. Masalah dia nak makan rutab. Tapi yang adanya kurma. Dan begitu. Demikian pula diperbolehkan ketika diperlukan. Begitu pula dengan jual beli haiwan dengan pembayaran secara kredit dan pembayaran secara tunai dengan nilai yang berbeza. Dia berkias macam itulah. Kias. Kemudian kisah jual beli di atas dan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terjadi pada saat jihad. Umar. Kan? Pada saat jihad tadi kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tadi. Di mana kaum muslimin memerlukannya untuk persiapan pasukan perang. Ini masalah. Persiapan perang itu masalah yang lebih besar lah. Sedangkan telah diketahui bahawa maslahat penyiapan angkatan perang, dominasi masalahnya lebih besar. Ya? Daripada mafsadah yang ada pada jual beli haiwan dengan pembayaran yang kredit. Wala. Dia jual haiwan lemah, dia beli haiwan kuat, tapi bayar kemudian. Kan? Haiwan lemah ni tak ada lagi. Ataupun beli haiwan dengan haiwan, dia tunggu nanti bila dapat hasil nanti baru dia nak bayar balik kuda tadi umpamanya. Adapun syariat tidak akan mengabaikan maslahat yang dominan hanya kerana adanya mafsadah yang tidak dominan. Ini mudahlah. Semisalnya dengan kasus yang kes ini. Adalah pembolehan mengenalkan pakaian sutra ketika perang. Pakai pakaian sutra ketika perang kan. Nampak cantik, nampak gagah. Kan? Nampak semangat. Dan bolehnya berlaku angkuh pada saat perang dengan mengenalkan pakaian tersebut. Padahal bersikap angkuh ni satu sikap yang Allah Ta'ala benci. Macam Abu Dujanah kan. Yang dia berjalan dengan mengepak dada kan. Jalan dengan mengepak dada jalan. Menunjukkan kata dia ni gagah berani kan. Itu dia. Nabi kata jalan ni Allah Ta'ala murka. Kecuali tempat-tempat macam ni tak apa. Jalan kepak sayap kan. Buka dada tadi. Tunjuk kata dia ni gagah. Masa perang tak apalah. Tapi kalau masa-masa pergi pasar raya ke apa-apa, itu Tuhan murka. Sebab apa? Sebab maslahat itu lebih dominan daripada mafsadat kerana mengenalkannya. Gitu. Kemudian semisal dengan kes itu, kita berhenti sinilah. Ini maknanya dah lama kita berhenti ni. Dah lama kita cuti kan. Bulan 2, 26 bulan 2 2020 punya lama. InsyaAllah kita berhenti di sinilah.
kita sambung lagi lah insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, insyaAllah. Kita akan sambung lagi lah pada minggu depan kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bacaan kita Zadul Ma'ani, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu dan kefahaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kalau siapa ada soalan, boleh mesej lah nanti dalam tu, tulis mesej WhatsApp tu. Mesej WhatsApp, insyaAllah saya dah tengok masa saya jawab lah, insyaAllahu ta'ala. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.